Kita bawa berita ni dahulu berkenaan dengan rusuhan di Kuil, rusuhan sivil di Kuil ni. Now, keluar daripada media Prima mengatakan bahawa 17 orang yang terlibat dalam rusuhan Kuil yang menyebabkan kematian arwah Adib telah dibebaskan oleh mahkamah. Ini dia tinggal macam tu je. Jadi ada di kalangan kegusaran, di kalangan rakyat, dia kata seolah, oh, jadi kerajaan ini membebaskan pembunuh Adib lah ya. Oh, kejam, teruk kerajaan ini. Dia macam nak timbul seolah-olah macam tu lah umpama sentimen nak diwujudkan. Jadi dalam bayangan siapa yang tak baca artikel tu, dia baca dia punya heading saja, dia duk bayangkan bangsa lain, bangsa India lah, sebab itu Kuil melibatkan orang India. Bangsa India ni yang dibebaskan ni, nampak sangat kerajaan sekarang ni tunduk kepada orang bukan Melayu, cuba untuk nak ni macam mana sentimen. Rupanya tuan-tuan, itu satu penipuan. Kenapa saya kata penipuan? Okey, dia cerita dia macam ni. Rusuhan pertama, Kuil sivil 17 dibebaskan. Siapakah yang dibebaskan? Tertuduh itu adalah Akmal Izzat Aziz, Nurul Ismawis Isahuddin, Hasnim Shah Samsudin, Saifullah Abdullah, Ridwan Syekh Ruslan, Irwan Nordin, Khairi Abdul Rashid, Rozaihan Zakaria, Kayum Faizal, Ashraf Faizal, Absal Istrin Abdullah, Jalil Taib, Khairul Anwar Zabidi, Zamri Said, Sukri Razali, Nur Azmi Abdul Ghani dan Syahril Daniel Sajil. Jadi yang ni nama Melayu ke nama India ni? Akhirnya rupanya cerita pembebasan itu, cerita dia macam ni. Mahkamah Magistrate Petaling Jaya membebaskan 17 individu tanpa memanggil mereka membela diri terhadap pertuduhan merusuh di Kuil Seri Mahariam pada 2018. Nama-nama yang saya sebutkan tadi tu, nama Melayu semua, berusia antara 24 hingga 47 tahun. Mereka dituduh di bawah Seksyen 148 kerana merusuh dan memiliki senjata berbahaya. Kesalahan itu didakwa di antara jam 2 hingga 5 pagi. Setelah kejadian, Menteri Dalam Negeri kita itu, Muhyiddin Yassin, berkata polis mendapati kumpulan itu diupah oleh peguam yang bekerja untuk pemanju yang memiliki tanah itu. Ada pemanju yang upah dia orang. Dalam keputusan hari ini, Magistrate Iskandar berkata pihak pendakwa gagal membuktikan kes prima facie terhadap insiden itu. Ketika dihubungi, peguam individu itu S. Kirtihiraj. So peguam 17 orang Melayu ini India, tuan-tuan. Berkata mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal mengenal pasti identiti tertuduh kerana kejadian berlaku pada waktu pagi. Katanya mahkamah mendapati bukan hanya tiada pengenalan positif oleh saksi, keterangan mereka semasa perbicaraan peringkat pendakwaan juga tidak dapat dipercayai, tidak konsisten. Kirtiras berkata magistrate mendapati tiada senjata diserahkan kepada mahkamah sebagai bukti. Ia menunjukkan bahawa ia dikutip daripada tempat kajian oleh saksi dan bukan dirampas daripada tertuduh, tambahnya. Peguam juga berkata tiada laporan forensik terhadap senjata yang diserahkan dan tiada pengecaman tertuduh untuk siasatan polis. 17 individu itu dituduh pada Disember 2018. Perbicaraan bersambung seterusnya dengan pihak pendakwaan memanggil 20 orang saksi. Insiden itu disusuli oleh rusuhan lain yang membawa kepada kematian Muhammad Adib Muhammad Kasim. So awal ni dia ada rusuhan itu. Ini insiden pertama, tuan-tuan. Bukan yang menyebabkan kematian itu. Itu rusuhan yang pertama. Dia ada yang kedua yang menyebabkan kematian. Jadi persoalan sekarang ini, so ini tentang apa? Pembebasan apa? Pembebasan ini berlaku terhadap 17 orang Melayu ini, budak-budak Melayu ini, yang dikatakan diupah oleh peguam yang nak, pemanju yang nak ambil tanah kuil tersebut. Tetapi apa yang berlaku, ke-17 mereka tak boleh dikenal pasti oleh saksi. Tidak ada bukti yang directly bagi tahu bahawa mereka terlibat ataupun terbabit dalam rusuhan tersebut. Secara teknikalnya tak ada. Jadi dalam mahkamah, bila kita tengok prosedur, bila tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke arah yang dituduh itu sebagai bersalah, maka kena dapati tidak bersalah. Fair lah. Adakah lain lah kalau ada CCTV ke, even eyewitness sendiri pun berbeza pandangan dalam hal ini. Jadi akhirnya tutup kes ini, tuan-tuan. Orang tak boleh kata kerajaan ini telah membebaskan pembunuh Adib dan sebagainya. Yang ini kes pertama sebelum kejadian pembunuhan, apa orang kata, kematian arwah Adib tu. Ini rusuhan yang pertama. This is the first rusuhan. Dia ada satu lagi kes yang lain berkenaan dengan perkara ini. Habis, faham jadi ambil bahagian ni. Kalau ada orang bangkitkan isu lagi, ini jawapan dia. Dan harap faham tentang perkara tersebut. So dah habis dah cerita kat situ. Kalau ada siapa yang komen yang sebaliknya, maka engkau memang tak tahulah undang-undang ni. Minta maaf aku katalah kan. Yang sebaliknya. Baik. Ayo kita beralih kepada yang kedua. Berkenaan dengan apa isu apa, tuan-tuan?
Kuala Terengganu telah dibatalkan. Ahli Parlimen PAS Kuala Terengganu telah dibatalkan kemenangan beliau, dan pada hari ini telah diarahkan oleh mahkamah untuk nak membuat untuk buat PRK. Boleh rayu tak boleh rayu dah. Berkenaan dengan kesalahan apa orang kata, kesalahan kesalahan pilihan raya. So perkara ini tidak boleh dirayu kalau tersilap saya lah. Betul, correct me if I'm wrong. Tetapi PRK akan berlaku dalam masa yang terdekat. Okey, so adakah PRK ini akan berlaku sekali serentak dengan PRU di Kuala Terengganu? Ada kemungkinan. PRN di Kuala Terengganu ada kemungkinan. Ada kemungkinan bahawa perkara ini akan diadakan serentak, bergantung kepada SPR lah. Bergantung kepada kehendak SPR. Baik, kita baca. Mahkamah batalkan kemenangan PAS di Kuala Terengganu. Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu membatalkan kemenangan ahli PAS Ahmad Amzad Hashim di Kuala Terengganu pada PRU 15. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Firuz Jafril hari ini membenarkan petisyen pilihan raya yang difailkan oleh calon BN di kerusi itu, iaitu Muhammad Zubir Embong. Peguam Amzad Farizal Husup mengesahkan keputusan itu. Keputusan pilihan raya bagi Kuala Terengganu tidak sah dan diketepikan, katanya. Farizal berkata pihaknya akan memfailkan permohonan agar keputusan itu ditangguhkan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan. Pada 3 Januari, BN memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan pilihan raya di kerusi Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya. So kalau kita tengok ada 3 parlimen yang terlibat, iaitu Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman. Marang ni hadilah. Pengurusi UMNO Tengku Ahmad Zahid kemudian dilaporkan berkata, antara isu yang dibangkitkan dalam petisyen ini adalah dakwaan PAS menyogok pengundi menerusi bantuan keuangan daripada negeri, iaitu program iPencen, iBelay dan iSiswa di antara 15 hingga 17 November lalu. Mahkamah hari ini turut mengekalkan kemenangan Presiden Abdul Hadi Awang di kerusi Marang. Jadi Hadi tak terlibat, maksudnya tak didapati didapati tidak bersalah dan kekal kerusi tersebut. Tapi Kuala Terengganu didapati telah melanggar melanggar petisyen, melanggar Akta Pilihan Raya, dan petisyen itu diterima. Selain Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman, BN juga memfailkan petisyen terhadap Gua Musang, Putrajaya, Masjid Tanah dan Sengamat. Bagaimanapun, mahkamah sebelum ini telah menolak petisyen terhadap kerusi Putrajaya. So Putrajaya boleh menang, setinggal Kuala Terengganu kalah, Marang menang, Kemaman saya tak pasti sama ada apa yang berlaku kepada Kemaman. So basically apa yang berlaku, tuan-tuan, dalam kes ini kita dapati bahawa terdapat unsur rasuah ataupun suapan yang berlaku sewaktu pilihan raya di Kuala Terengganu yang secara jelas telah berlaku sewaktu PAS memerintah, dan disebabkan oleh itulah maka petisyen tersebut diterima, dan akhirnya pihak Kuala Terengganu ini ataupun PAS Kuala Terengganu ini digugurkan jawatan sebagai ahli parlimen dan akan berlaku pilihan raya semula. So boleh tak dia bertanding sekali lagi? Jawapannya boleh. Dia tak ada masalah untuk bertanding sekali lagi. Tetapi kali ini berkemungkinan PRK saya jangkakan saja akan mungkin dibuat serentak sekali dengan PRN ke-15 kali ini. Mungkin akan dibuat PRN ke-15 serentak. So indikasi tersebut menunjukkan sebenarnya bahawa memang terdapat satu permainan yang agak besar melibatkan wang ringgit, terutama dalam pilihan raya yang lepas. Dan kita agak pelik juga apabila kita lihat bagaimana PAS ni yang konon-kononnya bersih dan stabil. Bersih dan stabil, best kan tuan-tuan? Tuan-tuan kata best kan? Tiba-tiba Kuala Terengganu ni disahkan oleh mahkamah terlibat dengan rasuah pengundi. So saya tanya, kat mana bersih dan stabilnya? Saya tanya, kat mana bersih dan stabilnya, tuan-tuan? Sebab itu ni dakwaan daripada BN Terengganu dalam pilihan raya lepas kan. Sogok pengundi UMNO Terengganu diminta lapor pada SPR. UMNO ini 23 Januari yang lalu. UMNO Terengganu diminta membuat laporan SPR dan juga SPRM berhubung dakwaan pemberian wang kepada pengundi sepanjang kempen PRU 15 lepas. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan ia dilakukan bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan. Difahamkan kabarnya ketika kempen ada pihak memberi 150 untuk belia, 300 untuk mahasiswa dan 600 bagi OKU serta pesara, dan pemberian berkenaan dipercayai dibuat beberapa hari sebelum pengundian. So dia dibuat dalam tempoh pilihan raya. Dia berbeza kalau benda itu dilakukan dalam tempoh dia orang jadi kerajaan ataupun mereka memerintah, atau dia tidak bertanding. Itu tak ada menjadi persoalan. Tapi ini dilakukan dalam tempoh beberapa hari sebelum pembuangan undi, tuan-tuan. Jadi benda itu
telah dilihat sebagai satu kesalahan undang-undang yang menyebabkan terbatal perkara ini, terbatal segala-galanya. Okey.